Ulama yang memandang dunia, tabiatnya busuk bau bangkai. Siapa terciumkan mati jiwanya. Tuhan Nabimu menyambung lagi terhadap peristiwa akhir zaman. Perempuan hilang malunya, anak tidak hormati ibu bapa. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. InsyaAllah tajuk pada petang ini adalah susahnya mencari kebenaran di akhir zaman. Alhamdulillah, suka saya mengingatkan kepada tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian untuk kesekian kalinya bahawa sekarang ini kita berada di zaman yang penuh cabaran. Maka saya menasihatkan diri saya dan kepada golongan yang di luar sana, kepada orang-orang yang di luar sana yang masih lagi prejudis, yang masih lagi berburuk sangka, yang masih lagi berhasad dengki dengan kebenaran yang ada dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Saya menyeru kepada mereka supaya lebih berhati-hati, banyakkan muhasabah diri dan banyakkan maklumat-maklumat supaya mendapat maklumat yang benar, info yang benar, kisah yang benar, hadis-hadis yang berkaitan dengan kebenaran ini. Kerana kita sudah tidak punya masa yang banyak. Sekarang ini kita perlu lebih kepada beramal ibadah, lebih kepada baiki diri. Sebab tidak lama lagi kebenaran akan mula zahir dalam negara yang tercinta ini. Takut-takut nanti kita akan menyesal yang berpanjangan. Kita akan dikenakan azab kehinaan di dunia lagi. Maka saya ingatkan kepada mereka-mereka yang suka mencemuh, yang suka meremehkan, yang suka menuduh kebenaran itu dengan berbagai-bagai tomahan supaya bertaubat. InsyaAllah. Kembali kepada tajuk kita, susahnya mencari kebenaran di akhir zaman. Alangkah susahnya mencari kebenaran di akhir zaman. Ni akhir zaman lah ni, zaman kita ni. Terutamanya orang awam yang ilmu agamanya sekadar cukup untuk fardu ain. Itu pun ramai lagi yang fardu ain pun tak lepas lagi. Selain itu tidak mampu menilai benar atau salah, hak atau sesat. Mana tak mampu, ilmu sedikit, nak menilai macam mana? Orang munafik menuduh orang lain munafik yang tidak munafik. Saya ulang balik. Orang munafik menuduh orang lain munafik yang tidak munafik. Mana orang yang jahat ni menuduh orang lain jahat, sedangkan dia tidak jahat. Orang munafik, orang jahat, menuduh orang lain munafik. Menuduh orang lain yang tidak munafik itu sebagai munafik. Orang yang sudah sesat menuduh orang tidak sesat sebagai sesat. Ulang lagi. Orang yang sudah sesat, banyak perkara lah sesat ni. Banyak bahagiannya, banyak partnya. Menuduh orang lain yang tidak sesat sebagai sesat. Saya ulang lagi. Orang yang sudah sesat menuduh orang tidak sesat sebagai sesat. Maka teraniayalah orang yang tidak munafik. Terzalimlah orang yang tidak sesat. Maknanya dalam negara kita ada orang yang membawa kebenaran yang benar-benar tidak munafik. Tapi dituduh munafik, dituduh sesat. Maka terzalimlah orang yang tidak munafik, yang tidak sesat.
Pembuat-pembuat bid'ah menuduh orang yang berjalan di atas as-sunnah sebagai pembuat bid'ah. Padahal yang menuduh itulah yang sebenarnya melakukan bid'ah dolalah. Ini pembuat-pembuat bid'ah pula menuduh orang yang berjalan di atas as-sunnah sebagai pembuat bid'ah. Kerana apa? Kerana ramai yang sudah tidak ikut as-sunnah. Yang mengikut as-sunnah dipercayai orang ramai pembuat bid'ah. Sekali lagi, yang mengikut as-sunnah itu dipercayai oleh orang ramai sebagai pembuat bid'ah. Maka teraniayalah pengikut-pengikut as-sunnah yang mengamalkan as-sunnah. Yang suka yang mengamalkan as-sunnah dituduh pula pembuat bid'ah. Teraniaya pula pengikut as-sunnah kerana apa? Dianggap bid'ah. Dengan kata lain, orang-orang baik dianggap jahat. Penjahat-penjahat yang sebenar dianggap baik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang baik terlalu sedikit. Mereka terpinggir. Terpinggir artinya jahat pada pandangan ramai. Sampai macam tu ya. Orang yang baik terlalu sedikit. Terpinggir. Dituduh macam-macam. Jadi terpinggir ni maknanya jahat. Pada pandangan ramai dia tu jahat. Padahal baik. Dah terbalik dah dunia ni. Orang yang ada jawatan tinggi, cakapnya dianggap benar dan sah belaka. Orang yang ada kuasa, bahkan orang yang ada jawatan tinggi itu, di antaranya orang yang berjawatan agama, cakapnya seolah dianggap mesti benar. Cakapnya dianggap benar dan sah belaka. Ada pun rakyat jelata walaupun benar, cakapnya seolah-olah tak ada harga. Tak ada ambil kira. Sekalipun dia orang soleh, sekalipun dia orang baik, sekalipun dia wali. Maknanya jawatan tinggi yang menentukan salah benar sesuatu masalah. Betul ke? Tentulah tak betul. Bukan jawatan tinggi itu penentu. Dia duduk dalam jawatan tu sebagai pemegang amanah. Bila nak menghukum sesuatu, mesti berlandaskan kepada Quran, hadis dan tafsiran yang tepat. Mengikut ahli sunnah wal jamaah. Itu yang sebenarnya. Bukan kira, sebab dia jawatan tinggi, maka apa yang dia kata mesti benar. Bukan begitu. Apabila kita meletakkan ukuran jawatan tinggilah yang menentukan salah benar suatu masalah, ini yang membuatkan terkeliru di dalam mencari kebenaran. Keliru. Orang yang nak mencari kebenaran pun terkeliru. Sebab orang atas yang ada kuasa membuat keputusan tetapi salah. Begitulah watak akhir zaman. Yang sudah jauh dari Rasul. Sungguh susah nak mencari kebenaran ini. Susah sungguh. Macam hendak mencari gagak putih atau belerang merah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah jalan kebenaran. Agar kami tidak sesat. Jalan menuju Engkau ya Allah. Jalan menuju redha Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.